Ni peluang untuk dia mengubah dalam hidup dia. Dah masuk bulan Rejab dah. Dah masuk dalam bulan Rejab dah dalam hidup kita. Bila lagi kita nak mengubah cara corak hidup kita menjadi semakin orang yang semakin soleh? Ni marah ni orang yang sakokok ni. Merah telinga masing-masing. Menyesal pula aku datang malam ni. Kalau tahu macam ni pun tak datang-datang. Nak sebutnya gambaran, cubalah kita ambil peluang ini dalam hidup kita. Jangan sampai kita ni doktor bagi tahu dah tak boleh hisap rokok. Kerana hisap rokok ni lah jantung ni berlaku. Kita pun baru nak berhenti di waktu itu. Dah terlambat bro. Senang cerita. Dah sampai di saat yang demikian. Jangan demikian dalam hidup kita. Bila kita ada peluang sekarang, betulkan balik. Ambillah kesempatan yang Allah sedang bagi pada kita. Allah buka segala pintu rahmat Allah. Masuk saja bulan Rejab ni, Allah buka peluang seluah-luahnya pada kita untuk kemuncak di dalam bulan Ramadan yang kita akan sampai sekejap lagi. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Telah bercakap di kalangan manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Aqsa kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawablah wahai Muhammad, kullillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kendaki ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus dalam kehidupannya. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Pengerusi ahliatan kuasa, imam, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat panjangnya umur yang Allah kurniakan pada kita ini. Syukur lagi pada Allah, kali ini Allah mustajabkan doa kita pada tahun yang sudah, di mana kita pada tahun yang sudah kita berdoa supaya Allah pulangkan lagi kita ke bulan-bulan yang menghampiri bulan Ramadan. Dan kitanya alhamdulillah mulai daripada sekarang ini kita dah mula masuk dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kita rasa baru saja kita berada dalam tahun yang lepas, dalam bulan Ramadan, tapi alhamdulillah kali ini Allah mustajabkan lagi doa kita. Allah bagi peluang untuk kita memasuki saat-saat dalam 3 bulan yang besar ini. 3 bulan yang besar ni sama ada tuan-tuan perasan ke tak perasan,
bulan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila masuk saja dalam bulan Rejab, Rasulullah baca sepotong doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku sehingga aku berjaya masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ni doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Rasulullah nak sebut, ya Allah, kalaulah aku ni ditakdirkan mati pada tahun ni, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang pentingnya kitanya. Kenapa yang Rasulullah baca doa? Kalau tuan-tuan perhati dalam banyak-banyak doa Rasulullah, Rasulullah tak baca doa khusus masuk bulan. Masuk bulan-bulan tertentu, Rasulullah tak ada baca doa khusus. Rasulullah masuk bulan Rabiul Awal, tapi tak ada doa khusus masuk dalam bulan Rabiul Awal. Rasulullah masuk dalam bulan Zulhijjah, tapi tak ada doa khusus dalam bulan Zulhijjah. Walaupun bulan Rabiul Awal itu bulan yang besar, bulan kelahiran Rasulullah, tapi Rasulullah tak baca doa khusus untuk bulan Rabiul Awal. Kemudian demikian juga bulan Zulhijjah, bulan 12 dalam kalender Islam, Rasulullah masuk juga, tapi Rasulullah tak baca doa khusus. Tiba-tiba bila masuk saja dalam 3 bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan Rasulullah ulang dan Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat supaya dibaca dan dibaca. Kenapa demikian? Maknanya para alim ulama sebut ada benda tertentu yang Rasulullah nak bagi tahu pada kita terhadap 3 bulan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kita, yang kita mula masuk saat ini. Kita pun perasan ataupun kita tak perasan, tak tahu, sebab boleh jadi kerana tahun ni kita sibuk dengan pandemik ataupun dengan penyakit COVID ini, sehingga kan orang kita tak peduli langsung terhadap masa-masa yang sedang berjalan dalam hidup kita. Boleh jadi kerana kita sibuk dengan COVID ini ataupun sibuk dengan suasana hidup norma baru katanya di kalangan kita ini, yang menyebabkan kita ni sebenarnya sampai kita tak perasan tentang umur kita. Umur kita ni semakin senja dan semakin berusia dalam hidup kita. Tiba-tiba kita terlampau sibuk, katanya norma baru. Tapi sebenarnya kita jangan, bagi orang mukmin, jangan kita nampak norma baru ni kita semakin muda. Tetapi kita kena nampak ni satu cara Allah sedang mengazabkan kita. Allah sedang menjadikan diri kita ni dalam keadaan yang kalau kita tak sedar juga kehidupan kita ini, kita ni akan semakin lara dan semakin sia-sia, menyia-nyiakan peluang yang Allah sedang kurniakan pada kita. Macam kita semayang begini kan, semayang begini ni jangan kita ingat semayang ni norma baru, tetapi semayang begini ni bagi kita kena anggap ini satu cara Allah sedang mengazabkan kita. Tak pernah pun kita terfikir kita kena semayang berjarak sebegini. Tak pernah pun dalam hidup kita ni kita terfikir dalam hidup kita tak boleh bersalam di antara satu sama lain. Ada tak kita terfikir dalam hidup kita ni kita nak kena pakai mask setiap masa dalam diri kita ni? Ni tanda apa dia? Tanda Allah sedang menegur kita. Menegur, nak suruh kita ni, kamu kena ingat, aku ni Rabb kamu, aku ni Tuhan kamu. Yang kamu tu aku jadikan pada kamu sebegini rupa. Nak suruh kamu ingat dalam hidup kamu bahawa kamu tak berakhir hidup di atas dunia. Ada lagi perjalanan yang kamu kena lalui dalam kehidupan kamu. Kamu kena sebut pada keluarga kamu, kamu kena sebut pada masyarakat kamu bahawa kamu akan kena hidup lagi. Lepas pada kamu hidup di dunia, kamu kena hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Lepas pada kamu hidup di alam barzah, kamu kena hidup lagi di alam yang disebut dengan alam mahsyar. Lepas pada kamu hidup di alam mahsyar, kamu kena hidup lagi di alam yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka.
perjalanan hidup kita ni jangan kita leka sangat. Sehingga kan Allah jadikan masa-masa. Masuk saja dalam bulan Rejab, Allah ingatkan kita. Nak suruh kita perbetulkan ada 2-3 perkara. Supaya bila kamu menghadap depan Allah, jangan kamu timbul penyesalan bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang kita sekarang hidup dia cuba melarikan diri daripada kematian. Kita kena faham suasana ni sedang berlaku. Orang kita ni, kalau kita perhati, kenapa kita kena solat berjarak sebegini? Supaya tak berjangkit. Betul, kita sebut demikian. Tapi kenapa takut berjangkit? Kerana bila berjangkit nanti kita akan mati kena virus ini. Ini pahaman kitanya demikian. Kita tak pernah fikir pun macam mana nak hidup lepas pada mati. Islam dia bukan ajar takut terhadap mati sahaja, tidak. Tapi Islam ajar supaya kamu kena tanam dalam jiwa kamu bagaimana bekalan kamu untuk kamu nak hidup lepas pada kamu mati. Pernah tak terbayang dalam diri kita ni macam mana kita nak lalui malam pertama di barzah? Pernah tak dalam hidup kita, kita duduk termenung seorang-seorang, getar tubuh badan kita, menggetar tubuh badan kita, membayangkan suasana kita saat mana ular keluar daripada hujung kaki kita, mula membelit tubuh badan kita, bunyi patah tulang-tulang kaki kita, naik ular sampai ke muka kita. Ular tu Rasulullah kata sebesar tengkuk unta, mula membelit jasad kita ni dengan api-api yang keluar daripada mukanya. Macam mana kita nak padamkan ular tersebut supaya kita boleh selamat saat yang demikian? Macam mana kita nak selamat saat mana gempuhan himpitan kubur ataupun yang disebut dengan yang namakan dengan azab kubur yang berlaku? Macam mana kita nak selamat di waktu mana kita dah 3 bulan dalam kubur, tiba-tiba tak selesai lagi sesi soal jawab kita. Kubur kita ni semakin menyesakkan kita. Oh, tak ada orang dah nak tolong kita. Macam mana kita nak lalui saat-saat demikian? Ada tak kita bayang begitu dalam hidup kita? Ataupun ada tak dalam hidup kita ni kita bayang waktu mana kita bangkit di akhirat nanti, waktu mana gelap pekak je suasana di saat tersebut, kemudian kita nak berjalan seorang-seorang daripada baluk ni, nak bergerak kepada mahsyar Allah, bermula daripada berjalan seorang-seorang dalam keadaan suasana yang ketakutan dan huru-hara yang disebut dengan hari kebangkitan itu sendiri. Nah, macam mana kita nak buat agar nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minum di telaga Kausar Rasulullah? Semua ni kita mesti sentiasa disedarkan dan disedarkan. Lalu Allah jadikan pada diri kita ni sama ada bentuk yang disebut dengan penyakit yang berjangkit, sama ada Allah jadikan kemalangan jalan raya, ataupun Allah jadikan teguran demi teguran. Di antara teguran Allah, Allah masukkan kita dalam bulan yang disebut dengan bulan Rejab yang penuh dengan keberkatan ini. Allah mula masukkan kita Rejab, kemudian doa kitanya bukan berhenti dengan bulan Rejab. Kita minta, ya Allah, panjangkan umur aku biar aku berjaya masuk dalam bulan Sya'ban. Lepas pada bulan Sya'ban aku nak masuk bulan Ramadan, ya Allah. Wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah, biar aku boleh berjaya masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ulama-ulama tanya, kenapa Rasulullah baca doa untuk 3 bulan ini saja? Menandakan Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik kita. Ulama-ulama sebut bulan Rejab, bulan yang disebut dengan bulan untuk mengasuh diri kita ni untuk membetulkan kembali keyakinan hidup. Macam mana Allah nak betulkan keyakinan hidup kita supaya kita ni jangan mati dalam keadaan keyakinan hidup kita ni berbelah bagi dengan Islam? Kerana ramai di kalangan kita ni, di antara benda yang paling dia tak bersedia untuk menghadap depan Allah ialah dia tak membetulkan jalan keyakinan hidup. Keyakinan hidup ni dipanggil yang disebut dengan akidah. Akidah kita mesti mantap dalam diri kita. Orang mukmin dia mesti jaga yang disebut dengan akidah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita betulkan balik akidah kita? Bulan Rejab Allah jadikan satu peristiwa yang kita diajar supaya kita ingat sampai bila-bila dalam hidup kita, yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni bila masuk saja dalam bulan Rejab diajar supaya diingatkan. Orang-orang kita pun, alim ulama pun start daripada masuk 1 Rejab cerita terus tentang Isra. Sampai 15 hari cerita tentang Isra,
15 hari lagi cerita tentang Mi'raj. Tu zaman-zaman dahulu lah. Anda ingat waktu mana anak kecil-kecil dahulu, alim ulama bila masuk saja bulan Rejab, satu Rejab je, mereka akan cerita tentang Isra. Sampailah 15 Rejab. Habis 15 Rejab, mereka sambung tentang Mi'raj pula. Start daripada 15 Rejab sampai 30 Rejab tu, habis cerita tentang Mi'raj. Habis je bulan Rejab, sembelih lembu seekor. Seronoknya kerana faham terhadap Isra wal Mi'raj. Kerana Isra wal Mi'raj ni merupakan yang disebut dengan peristiwa yang mukjizat yang kedua yang terbesar setelah mana Al-Quran Karim dalam hidup orang mukmin. Kita kena faham demikian. Sampai suka tak suka, kalau penduduk-penduduk kampung dahulu tiap-tiap malam cerita Isra, kemudian habis saja cerita Mi'raj, sembelih lembu seekor. Malam ni tak tahu ada lembu ke tak ada lembu malam ni. Malam ni ada kambing pun tak apa dah kita ni. Kalau ada bihun pun satu rahmat lah senang kita. Tapi nak sebutnya gambaran pekanya kita ni terhadap yang disebut dengan bulan Rejab. Nak gambarkan besar bulan Rejab. Kenapa dicerita tentang Isra' Mi'raj? Kita tanya balik, apa kaitan Isra' Mi'raj dengan kehidupan kita dan bekalan kita untuk kehidupan di akhirat nanti? Kita akan tanya benda yang demikian. Apa besar Ustaz? Sampai peringkat kita kena faham betul-betul Isra' Mi'raj ini. Kalaupun kita tak faham Al-Quran, kita tak faham juga Isra' Mi'raj. Benda apa yang kita faham terhadap Islam dalam hidup kita ni? Dahlah Al-Quran kita tak faham, Al-Quran kita tak faham, kemudian Isra' Mi'raj pun kita tak faham. Benda apa yang kita faham dalam hidup kita terhadap Islam? Dua mukjizat yang besar dalam hidup kita yang disebut dengan dalam hidup kita, Al-Quran mukjizat yang besar, dan yang kedua Isra' wal Mi'raj. Nak ajar dalam hidup kita, para alim ulama sebut, bila kita sebut saja kita beriman pada Allah, kita berkeyakinan dengan Allah, maka tak ada seorang pun di kalangan setiap orang Islam ni yang tidak diuji oleh Allah. Allah nak cerita demikian pada diri kita, dan kita tahu semua di kalangan kita ni kena ujian. Tak ada seorang pun yang tak kena ujian. Allah cerita dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa taala sebut, adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mereka menyebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Allah mula sebut demikian, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum daripada kami. Dengan ujian itu, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, dengan ujian itu Allah tahu siapa di kalangan kamu yang benar-benar beriman pada Allah. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah mula tahu siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia yang paling teruk diuji hidup atas muka bumi ni yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mula nak suruh kita cuba renung dalam hidup kamu. Yang kamu suka mengeluh, yang kamu suka untuk dalam diri kamu ni macam menyerah, berputus asa dalam hidup. Kamu tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah jadikan ujian dalam hidup ni. Ujian dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan bulan Rejab ini dianggap bulan Huzn, bulan duka cita dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak yang besar Allah jadikan ujian dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimatikan orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan digelarkan Huzn, tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ingat balik dalam sejarah. Kerana Allah Subhanahu wa taala disebut dalam hidup kita akan tanya, ujian apa yang Allah nak uji dalam hidup kita? Yang bila kita sebut kita beriman pada Allah, Allah nak uji apa dalam hidup kita ni yang kena lalu ujian? Allah sebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama aku akan uji dalam hidup kamu, sudah pasti aku akan uji dalam hidup kamu. Ujian apa yang kita kena? Rasa takut. Jadi rasa takut ni ujian dalam hidup. Takut dalam hidup ni kan, kita ni takut sepanjang masa. Takut ni Allah ajar kadang waktu mana kecil lagi takut. Kita hidup ni jadi takut. Ujian takut ni ramai orang yang kena takut. Sehingga kan ketakutan dia tu menyebabkan dia ni tak kenal Allah. Takut sangat dalam hidup. Ujian takut.
Kita kan takut nak cakap benar. Ustaz-ustaz nak cakap betul saja takut kena gam. Dia panggil demikian. Hidup kita ni takut. Kita ni takut nak sebut kebenaran. Dia datang demikian. Duduk dalam rumah takut. Takut hantu maklimah balik ke rumah senang kita ni. Kemudian duduk kat luar rumah takut. Takut kena itu, takut kena ini. Ni ujian takut. Allah sebut demikian. Lalu Allah suruh kita ni bila kamu takut, kamu balik pada aku. Bila kamu takut, kamu kena sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. So itulah kenapa kita diajar supaya diazan sebanyak 5 kali sehari. Salah satu alim ulama sebut, kamu mendengar azan 5 kali sehari, menghilangkan rasa takut dalam hidup kamu. Setiap hari itu, kamu diajar supaya dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kamu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu jadi berani dalam diri kamu. Ini ujian takut yang biasa kena dalam hidup. Ujian apa lagi dalam hidup? Bisyai'in minal khauf. Yang kedua, wal-ju', rasa lapar. Saya nak ringkas-ringkaskan saja, nak cerita tentang besarnya bulan Rejab yang sedang kita masuk sekarang ini. Yang disebut dengan, yang kedua, rasa lapar dalam hidup. Hidup ni diuji dengan lapar. Kita kenyang-kenyang, sekejap lagi kita lapar. Bila lapar, manusia ni tak kenal Allah. Kebanyakan demikian. Bila lapar, kerana laparlah manusia makan rasuah. Kalau tidak kerana lapar, takkan manusia makan rasuah. Manusia kerana lapar, dia mencuri. Kalau tidak kerana lapar, takkan dia mencuri. Perangai lapar ini, bila manusia ni lapar, dia hilang kawalan dalam hidup dia. Lalu Allah nak suruh, bila kamu lapar, kamu kena kembali pada Allah. Kamu kena cari Allah. Sebab tu dalam hidup kamu, bila kamu rasa lapar je, kamu kena sentiasa ulang sebut hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salah satu kalimah yang boleh mengenyangkan dalam hidup kamu. Bila kamu lapar je, kamu sebut memadailah aku dengan Allah dalam hidup kita. Kerana lapar, manusia ni makan minum arak. Kerana lapar, manusia ni makan daging babi. Kerana lapar, manusia makan rasuah dalam hidup. Kerana lapar, manusia ni sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah. Apa lagi ujian lepas pada walju' wa naqsim minal amwal. Aku kurangkan harta benda dalam hidup kami. Ini ujian. Kemudian lepas pada ujian dikurangkan harta benda dalam hidup kita ni. Jadi kita kata, saya tak berkurang pun Ustaz. Macam tu je. Tak, nilai kita semakin berkurang. RM10 sekarang dengan RM10 20 tahun yang sudah tak sama dah. Nilai dipanggil demikian. Boleh jadi yang ni sedang berkurang. Ataupun harta benda kita ada, tapi kita hilang kasih sayang yang berada di sekitar kita. Anak-anak kita, keluarga kita, dalam kehidupan kita ini, waktu mana kita diuji dengan wa naqsim minal amwal, dikurangkan harta benda, kita boleh nampak kekeluargaan kita tak sama lagi dengan kekeluargaan sebelum daripada ini. Ini dipanggil wa naqsim minal amwal. Apa lagi ujian? Wal anfusi. Aku matikan orang yang kamu sayang dalam hidup kamu. Ni ujian. Nak tengok goyang tak goyang pada diri kamu. Bila kamu tengah-tengah sayang pada suami kamu, aku matikan suami kamu. Kamu tengah-tengah sayang isteri kamu, aku matikan isteri kamu. Tengah-tengah kamu sayang anak-anak kamu, aku matikan anak kamu. Wal anfusi. Nak tengok kamu kembali tak pada aku. Mulut kamu tersebut tak inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ramai mana orang yang dia sayang anak dia, tiba-tiba Allah matikan anak dia. Kebetulan anak dia seorang tu je dalam hidup dia. Dia mula bertempik, mana Allah disebut. Mana Allah, berapa nak kena bayar? Aku bayar sekarang disebut. Hilang kawalan dalam hidup dia. Wal anfusi. Di antara orang yang diuji oleh Allah dalam hidup ini dengan kematian orang yang disayangi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah uji mati siapa? 2 orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid dan juga yang disebut dengan Abu Talib. Dua-dua ni, seorang mati dalam keadaan beriman, seorang lagi mati dalam keadaan tak beriman. Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah sayang. Dalam hidup Rasulullah, tak adalah orang yang Rasulullah sayang sampai Rasulullah bila duduk dengan isteri-isteri yang lain, nama Khadijah sentiasa diulang. Tak adalah orang yang sentiasa di bibir Rasulullah. Nama Khadijah ni, kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah, Aisyah kata, aku tak pernah rasa cemburu lebih daripada rasa cemburunya aku kepada Khadijah binti Khuwailid.
Kerana nama Khadijah ni sentiasa disebut. Rasulullah duduk saja dengan Aisyah. Dia akan sebut, seronoknya kan, kalau ada Khadijah lagi. Khadijah kalau ada, mengembirakan dalam hidup kita. Aisyah radhiyallahu anha tarik muka Rasulullah tak perasan lagi. Kemudian ulang lagi. Akhirnya Aisyah kata, aku bangun meninggalkan Rasulullah. Pergi duduk jauh sikit daripada Rasulullah. Bila duduk jauh sikit daripada Rasulullah, pergi ke dapur. Tiba-tiba Rasulullah datang juga. Rasulullah datang ke dapur. Aku cuba masak. Bila nak menenangkan hati aku, Rasulullah tanya Aisyah, kamu buat apa? Masak ya Rasulullah. Masak. Rasulullah kata, kamu bila masak ni banyakkan kuah. Bila banyak kuah ni, kuah dia tersebut kita agih-agihkan pada kawan-kawan Khadijah binti Khuwailid. Sebut lagi nama Khadijah. Aisyah kata, aku pergi jauh dah daripada Rasulullah, nak suruh legakan hati. Tiba-tiba sebut lagi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha sebut, dia memberontak sikit. Dia sebut, aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah. Aku pergi dekat Rasulullah, aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu asyik membilang nama orang yang sudah wafat ya Rasulullah? Kenapa kamu sentiasa ulang dan ulang nama yang sama je kamu sebut ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah, kenapa kamu tak sebut nama orang yang hidup ya Rasulullah? Yang dah mati itu matilah ya Rasulullah. Nak sebutnya demikian. Berubah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Aisyah, kamu tahu tak siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya balik, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah tanya Aisyah. Terdiam Aisyah, satu-satunya perempuan yang berumah tangga dengan aku. Di saat mana dia memilih aku menjadi pasangan dalam hidup dia, dia seorang wanita yang kaya raya, yang mempunyai, dia seorang bangsawan daripada keturunan bangsawan, yang seorang perempuan hartawan, manusia yang rupawan yang Allah bagi pada dia. Segala jenis wan tu duduk dengan dia panggil. Tiba-tiba kamu bayang, dia berumah tangga dengan aku di saat mana aku ni berusia 25 tahun, dia berusia 40 tahun. Dia telah mengorbankan segala-galanya. Seorang perempuan yang beriman pada Allah di saat mana orang lain tak beriman lagi kepada Allah. Aku balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku ada Rasulullah balik daripada gua Hira tersebut dalam keadaan menggeletar tu badan. Sebut zammiluni, selimuti aku. Khadijah ni ambil kain selimut, balut tu badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil balut tu sebut ada Rasulullah, tenang wahai suami aku, Allah tak akan sia-siakan hidup kamu. Kamu seorang lelaki yang baik. Mana mungkin Allah jadikan pada diri kamu satu benda yang menakutkan dalam hidup kamu. Khadijah rasa tenang. Mari kita berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Mari kita berjumpa dengan orang yang lebih alim. Boleh dia akan cerita kepada kita apa yang sedang berlaku. Tenangkan Rasulullah. Allahu Akbar. Tak ada dah. Kita kan, kalau kita jadi tempat Rasulullah, balik begitu bagi tahu pada isteri kita, simuk abang. Simuk tak isteri kita? Simuk. Dia ambil kain simuk. Sambil dia simuk tu, dia bisik kat telinga kita, siapa yang suruh pergi duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita pergi duduk. Yang dah kena sampuk dah tu, senang kita nak sebutnya. Tapi Khadijah, cuba tengok positifnya dia. Seorang isteri yang memberi sokongan pada suami dan duduk berbulan-bulan dalam gua ini sendiri. Satu gambaran yang luar biasa yang terjadi dalam hidup di saat mana dia baru di awal perkahwinan dalam kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Semangatnya Rasulullah kata, ni perempuan yang beriman. Dia, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Terdiam Aisyah. Satu-satunya perempuan yang dia telah melahirkan zuriat pada aku. Saat mana isteri yang lain tak melahirkan zuriat daripada keturunan aku. Perempuan yang umur 40 tahun, berumah tangga dengan Rasulullah pada usia 25 tahun. Rasulullah 25 tahun, melahirkan lagi zuriat 5 orang, 6 orang yang keluar daripada Khadijah binti Khuwailid. Umur 40 tahun dah. Cuba isteri kita yang umur 40 tahun, kita sentuh-sentuh dia, mesti orang rumah kita mandang terus. Abang tu umur 40 tahun, abang tu ada kencing manis dah tahu. Abang tu darah tinggi, abang tu macam-macam gaya. Umur 40 tahun ni tutup kilang dah, senang kita. Tapi Khadijah usia 40 tahun melahirkan zuriat. Nak gambarkan tentang
bagaimana hati wajar seorang yang hati yang cekal dalam berumah tangga dengan Rasulullah, keluar zuriat daripada Khadijah binti Khuwailid itu sendiri. Saat Rasulullah sebut demikian pada Aisyah, terdiam Aisyah. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku, wahai Aisyah? Satu-satu perempuan, waktu mana dia berumah tangga dengan aku, dia mengenali perjuangan yang aku bawa. Yang aku bawa Islam ini, dia telah mengorbankan harta, kekayaan yang ada, masa yang ada. Sewaktu mana dia menghadap di hadapan Allah, dia tidak memiliki apa-apa lagi kecuali memiliki Allah dan juga Rasul dalam hidupnya. Allahu Akbar. Tuan-tuan baca dalam sejarah kan, Khadijah saat mana getir tak boleh bangun tu, terbaring tu badan dia, terbaring tu tak boleh bangun, Rasulullah ribakan Khadijah. Yang atas ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil diriba tu, pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Sebut ada Rasulullah sakit ya Rasulullah. Sakit. Rasulullah ni tengok isteri sakit atas riba. Sebut ada Khadijah, sabar Khadijah. Ini satu cara Allah nak mengangkatkan darjat kami. Sebut pada Khadijah, bagi semangat. Mengalir mata, cium tangan Rasulullah berulang kali. Sakit ni tak boleh nak cerita. Kita seorang suami tengok isteri yang terbaring sakit, nak buat macam mana? Nak pergi ke hospital, tak ada gaya di tempat tersebut. Nak buat macam mana? Isteri yang sakit, berombak-ombak tu badan, menggigil tu badan. Akhirnya Rasulullah ambil bantal, letak bawah kepala Khadijah binti Khuwailid. Bila letak di bawah Khadijah binti Khuwailid bantal ni, bingkah bangun, berdiri dekat beranda rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berdiri tu, mula mengalir mata. Tengok isteri sakit, nak buat macam mana? Mengalir mata, teresak-esak Rasulullah. Tak sampai hati nak menangis depan isteri yang sedang sakit. Tengah-tengah esakkan tengok tangisan Rasulullah tersebut, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk membawa salam yang datang daripada Allah khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Dengar je, Allah kirim salam pada Khadijah binti Khuwailid. Tak kala mana disebut Allah kirim salam, Rasulullah bergegah masuk nak bagi tahu pada Khadijah yang sedang sakit ni. Masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan sakitnya Khadijah di saat tersebut. Allah kirim salam, tuan-tuan. Beria, orang kita ni kan, kalau tuanku kirim salam lah, balik jalan mengangkang 3 hari 3 malam tak kena gaya. Tu baru tuanku lagi, tak tentu lagi dapat pingat ke tak dapat pingat. Tapi nak sebutnya, ni Allah kirim salam, masuk cepat-cepat. Mana ada orang yang Allah kirim salam atas muka bumi ni kecuali 2-3 orang saja yang dikirim salam oleh Allah. Bila dengan Allah kirim salam, masuk riba balik Khadijah, letak Khadijah di atas ribaan dia tu, ambil tangan, usap tangan di atas dahi Khadijah, peluh yang mula merecik keluar tu, turun bibir Rasulullah, bisik di telinga Khadijah binti Khuwailid, ya Khadijah, Allahu yukri'ukis salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Sebut Allah kirim salam, tergamam Khadijah, tolak badan, bingkah bangun Khadijah. Yang tak boleh bangun tu nak tolak badan, nak jawab salam Allah. Tolak. Rasulullah tengok Khadijah nak bangun tu, Rasulullah pegang belakang, pegang tolak Khadijah. Khadijah angkat tangan dua-dua belah, sebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna Rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dar salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sebut saja begitu, ya Allah, kamulah pemilik kesejahteraan, ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, daripada kamu datangnya kesejahteraan ini, ya Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kesejahteraan ini kembali pada kamu balik, ya Allah. Fahayna Rabbana bisalam, hidupkanlah aku dengan penuh kesejahteraan, ya Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam syurga darussalam. Sebut je begitu, rebah balik, pegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cium tangan Rasulullah berulang kali. Sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku menghadap di hadapan Allah semakin hampir, ya Rasulullah, makin dekat. Nak bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mana suatu hari nanti, ya Rasulullah, kamu membawa Islam ini, tiba-tiba tak ada seorang pun yang bersama dengan kamu, ya Rasulullah, kamu kenang nama aku Khadijah binti Khuwailid, tetap bersama dengan kamu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah,
Kalau mana kamu bawa Islam suatu hari nanti ya Rasulullah. Ni dibincang oleh para alim ulama. Kata-kata Khadijah ni dalam keadaan yang bagaimana? Dia sebut, kalau mana kamu bawa Islam, tiba-tiba habis harta benda kamu. Kamu tidak memiliki apa-apa lagi ya Rasulullah. Kamu tolong datang ke kuburan aku suatu hari nanti ya Rasulullah. Kamu gali kubur aku nanti ya Rasulullah. Kamu ambil tulang-tulang yang ada pada sisa-sisa itu, kamu bawa ke pasar ya Rasulullah. Kamu jual tulang-tulang tersebut. Kamu gunakan harta-harta tersebut untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Menangis teresak-esak ya Rasulullah. Pegang tangan Khadijah binti Khuwailid. Ni nak sebutnya bagaimana hidup sampai hujung nyawa. Hidup untuk Islam. Hidup untuk Islam. Sebagaimana yang disebut dalam kalimah yang kita sentiasa sebut dalam salat kita ni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, semuanya untuk Islam dalam hidup. Tempat kita ni ada tak orang kita dekat nak meninggal dunia cerita demikian? Dekat nak meninggal dunia pegang tangan suami, ingat ya bang, jangan kahwin lain je. Yang tu je tempat kita. Bukan orang balut lah, orang ni orang gambang kot dia panggil. Nak sebutnya gambaran dekat nak meninggal dunia tu, teringat lagi yang tu. Kita yang tu je yang kita bayang. Islam. Rasulullah terkesan dengan Khadijah. Hidup Rasulullah, walaupun isteri dia ni berumur daripada dia, lebih berusia daripada dia, tapi hidup dia menjadi besar Khadijah. Kesan. Selang tak lama lepas itu, Abu Talib pula Allah matikan. Allah nak ajar hidup ini jangan bergantung dengan orang. Islam dia tak boleh bergantung dengan orang. Nak ajar demikian. Cara nak wafatnya, nak matinya Abu Talib tu, Rasulullah datang pujuk Abu Talib. Pakcik, orang lain semua dah masuk Islam pakcik, tinggal pakcik seorang saja lagi. Pakcik, sebelum pakcik menghadap depan Allah, janganlah pakcik menghadap depan Allah dalam keadaan yang tak mengucap pakcik. Tolong mengucap aslam taslim. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Tolonglah pakcik ajar pada Abu Talib. Pakcik sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Sebut pada Abu Talib. Pakcik tolong sebut pakcik. Abu Talib geleng kepala. Tak nak sebut. Rasulullah kan tetap percaya pada apa yang saya bawa. Pakcik tolong pakcik. Minta dengan pakcik dia. Selamat pakcik. Pakcik sebut kalimah ni. Anak pakcik yang sulung Ummu Hamid dah beriman pada Allah. Isteri pakcik Fatimah binti Asad dah beriman pada Allah. Anak bongsu pakcik Ali bin Abi Talib dah beriman pada Allah. Tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Mengucap pakcik, geleng kepala, sebut Muhammad. Syurga tu betul, neraka tu betul, padang mahsyar tu betul, segala apa yang kamu sebut tu semua betul Muhammad. Tapi biarlah aku seorang ni mati dalam keadaan tak beriman. Dia sebut demikian. Aku seorang ni, biarlah aku takut. Kebetulan pula Abu Jahal pula duduk kenyit mata. Kenyit mata tu. Bahasa yang mudahnya, kamu mengucap. Aku tarik berim nanti. Aku mengucap, kamu buat. Nanti tak ada orang nak sembahyang, nak bawa jenazah kamu. Digetak demikian. Digetak sampai Abu Talib kata, tak apalah Muhammad, aku seorang mati dalam keadaan tak beriman pun tak apalah. Rasulullah sedih, pegang tangan Abu Talib, angkat tangan, baca doa, ya Allah, samakanlah pakcik aku seorang ni ya Allah. Aku sayang pada dia ya Allah. Sebut sayang pada dia, nak suruh selamat Abu Talib. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Kamu sayang kamu bukan selayaknya pemberi hidayah. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi aku, yakni Allah, yang selayaknya memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Macam kita ni kan datang masjid. Kita ni naknya semua orang datang masjid. Datanglah kerana kita sebut peluang kita dapat ni. Peluang dapat datang masjid ni. Jutaan manusia yang dalam kubur tu sedang berharap untuk datang ke masjid. Tiba-tiba orang yang di sekeliling kita sendiri tak datang. Kadang-kadang anak kita sendiri tak datang. Kadang-kadang isteri kita sendiri tak nak datang. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita ada peluang, tapi orang kita tak nak ambil. Kenapa? Hidayah itu pemiliknya ialah Allah. Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki
ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Bila begitu mati Abu Talib dalam keadaan tak beriman pada Allah. Dan saat ini menjadi saat yang sukar Rasulullah lalui. Sampai dada Rasulullah ni sempit sungguh. Kerana orang tak beriman, mati pula orang yang sebegini. Bila sampai peringkat demikian, meninggal dunia pula orang ni, macam mana Allah nak suruh kukuh keyakinan hidup Rasulullah? Allah jadikan satu peristiwa yang disebut dengan Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni satu peristiwa dalam bulan Rejab, dengan tujuan untuk nak mengukuhkan keyakinan dalam hidup. Kamu, kalaupun kamu tak faham Al-Quran, kamu tak reti yang lain, tapi kamu kena faham Isra' Mi'raj. Bila kamu faham Isra' Mi'raj, yang menyebabkan kamu betul-betul menjadi manusia yang betul-betul beriman pada Allah. Ini yang menyebabkan alim ulama diajar, bila masuk saja dalam bulan Rejab, tolong ingat besarnya nilai Isra' Mi'raj ini dalam hidup kita, untuk kita fahami pada diri kita untuk bulan Rejab ini. Lepas pada bulan Rejab, Allah jadikan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Allah jadikan dua program untuk masuk dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban, Allah jadikan dua program. Bulan Rejab, bulan Akidah. Bulan Sya'ban, Allah suruh betulkan yang kedua sebelum masuk bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni bulan yang besar dalam hidup kamu untuk ditarbiah kembali. Nak cuci balik, nak betulkan balik hidup kamu, kamu perlu untuk memahami bulan Rejab, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Allah jadikan dua program untuk membetulkan ibadah. Program yang pertama yang disebut dengan Nisfu Sya'ban, yang disambut kebanyakan oleh orang Melayu kita. Nisfu Sya'ban, yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah. Walaupun Nisfu Sya'ban ni dipanggil hadis Fadail A'mal, di sudut kelebihan amalan, tapi ulama-ulama mengiktiraf Nisfu Sya'ban ni di antara peristiwa yang besar yang mesti kita ingat pada diri kitanya, kerana saat itu Allah mengangkat amalan-amalan kita, yang disebut dengan Nisfu Sya'ban. Itu yang pertama. Tapi ada satu program yang kedua yang orang Melayu kita tak sambut, dan orang Melayu kita tak diberitahu. Peristiwa dalam bulan Sya'ban. Apa dia? Yang disebut dengan peristiwa pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat yang asal sembahyang kita ni menghadap pada Masjidil Aqsa, kemudian diubah kepada Masjidil Haram yang kita solat sekarang ini, menghadap pada Masjidil Haram. Apa dia kaitan dalam hidup kita dengan pertukaran kiblat? Pertukaran kiblat ni satu peristiwa yang penting, sehingga kan Allah cerita satu muka dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, bermula daripada ayat sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha tu, sampai ke bawah. Dalam muka surat tersebut Allah cerita tentang mengenai besarnya peranan pertukaran kiblat dalam hidup. Macam mana yang disebut dengan pertukaran kiblat ini sebelum dimasuk dalam bulan Ramadan. Ulama-ulama sebut pertukaran kiblat ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa berlaku di mana asalnya semayang kita ni menghadap pada Masjid Aqsa. Kemudian orang Yahudi dengar, orang Yahudi tengok orang Islam semayang menghadap pada kiblat yang sama dengan mereka juga. Orang Yahudi mengejek Rasulullah. Orang Yahudi kata, Muhammad kata agama dia betul, tapi kenapa dia semayang menghadap kiblat yang sama dengan kita juga? Kenapa dia tidak ada kiblat yang tersendiri? Rasulullah rasa ada kebenaran daripada kata-kata Yahudi yang mengejek Rasulullah. Tiap kali mana orang Islam semayang menghadap pada Masjid Aqsa ni, yang menyebabkan diejek oleh Yahudi. Yahudi sentiasa menyindir, sibuk tulis dalam Facebook masing-masing. Tulis dalam, nak gambarkan tentang mengenai bagaimana ejekan, sindiran yang tak berkesudahan. Macam orang duk mengejek mana hudud misal contoh. Macam orang duk mengejek mana RUU 355. Tu bahasa sama yang diejek oleh Rasulullah. Kenapa kiblat yang sama dengan kita, kenapa dia tidak ada kiblat yang tersendiri? Rasulullah rasa betul ada kebenaran yang disebut tadi. Lalu Rasulullah mula semayang, mula mendongak muka ke langit. Tiap kali mana Rasulullah semayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat takbir je, Rasulullah dongak ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah sebut, aku tengok wajah kamu sentiasa terdongak ke langit. Mengharapkan apa dia? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, mengharapkan supaya kamu ditukarkan kiblat yang kamu nak. Lalu di waktu mana Rasulullah doa pada Allah, semayang ni berdoa, ya Allah tukarlah kiblat ya Allah,
Kami ni tak tahan dah ya Allah. Kami nak kiblat Masjidil Haram ya Allah. Rasulullah berdoa. Ulama-ulama sebut Rasulullah berdoa selama hampir setahun, barulah Allah mustajabkan doa Rasulullah. Waktu mana Rasulullah semayang zuhur. Dalam semayang zuhur dalam bulan Syaban, baru 2 rakaat Rasulullah semayang. Tengah-tengah Rasulullah semayang tu, tiba-tiba turun ayat Quranul Karim. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Tukarlah kiblat kamu pada Masjidil Haram pula sekarang. Baru 2 rakaat je semayang. Rasulullah bila turun saja ayat tersebut, tengah Rasulullah semayang, Rasulullah bergerak terus. Bergerak menghadap pada Masjidil Haram. Belakang gini, menghadap belakang gini, menghadap pada Masjid Aqsa. Kemudian Rasulullah berjalan pusing, menghadap pada Masjidil Haram pula. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah berjalan, sahabat-sahabat berjalan juga. Jalan juga. Sahab yang pertama berada sahab yang pertama belakang Rasulullah. Sahab yang kedua jalan berada sahab yang kedua di belakang Rasulullah. Kemudian sahab yang ketiga jalan berada sahab yang ketiga belakang Rasulullah. Sahab yang akhir sekali memusingkan badan dia saja. Itu yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itulah semayang yang pertama dan terakhir boleh berjalan, tuan-tuan. Jangan pula lepas pada ni semayang sambil berjalan juga ni. Orang tanya kenapa semayang sambil berjalan? Ambil sunnah Rasulullah dia sebut. Jangan demikian. Nak sebutnya jangan pula ambil alasan ni. Macam-macam gaya orang Melayu kita ni, pelik-pelik ni orang kita. Salah faham je, tengok tu buat ajaran sendiri. Kan ada ajaran sesat ni kan, yang ada perempuan yang mengaku buat ajaran Islam Melayu ni dipanggil begitu. Macam-macam gaya kan orang kita ni. Bila tukar saja kiblat lepas semayang, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Pelik ni, semayang macam ni tak pernah ni kita semayang macam ni. Adakah turun perintah baru semayang kena berjalan ya Rasulullah? Rasulullah sebut, alhamdulillah, Allah telah mustajabkan doa yang telah kita berdoa selama ini, selama lebih kurang setahun. Ada riwayat kata selama 6 bulan. Rasulullah kata Allah mustajabkan doa kita. Sekarang ni Allah mustajabkan doa kita di mana kiblat kita sudah mula bertukar menghadap pada Masjidil Haram pula. Bila sebut saja begitu, sahabat-sahabat ni keluar daripada masjid itu bagi tahu kiblat bertukar. Tulis balik dalam Facebook masing-masing. Bagi tahu pada orang ramai, kiblat bertukar. Dah bertukar dah pada menghadap pada Masjidil Haram. Sekarang ni semayang menghadap pada Masjidil Haram, bukan menghadap pada Masjid Aqsa lagi. Tiba-tiba didengari oleh puak Yahudi. Puak Yahudi dengar. Puak Yahudi pemula bercakap di kalangan mereka, Muhammad ni agama dia ni macam manalah agama dia ni. Sekejap sebelah sini, sekejap sebelah sana. U-turn lah tu, senang kita. Bahasa anak-anak muda kita ni kan, ada pula lepas pada ni menghadap mana pula tu tak tahu dia sebut. Mayang dia tersebut. Rasulullah rasa sedih Rasulullah sebut tak kena buat dalam Islam ni. Nak buat macam tu pun tak betul, nak buat macam ni pun tak betul. Bagi Rasulullah sedih. Turun ayat Quran, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh, yang suka memperli agama tu, mengejek agama tu, bercakap tentang Islam ni seolah-olah dia pun reti daripada orang-orang yang saleh. Orang alim sebut ni sebodoh-bodoh manusia. Allah sebut demikian, sufaha'u minan nas, orang bodoh di kalangan manusia. Mereka kata apa dia? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa ditukarkan kiblat yang asal menghadap pada Masjid Aqsa kemudian diubah pada Masjidil Haram pula? Jawab macam ni Muhammad, qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Islam ni milik Allah. Yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk bagi siapa yang Allah kendaki. Agama ni tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat dalam hidup dia. Yahdi man yasha, Allah pilih. Orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Siapa yang Allah bagi, fala mudillalah, dia tidak akan sesat dalam hidup dia. Wa man yahdillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesat, dia tidak akan jumpa jalan untuk dia kembali dalam hidup dia. Kita boleh tengok orang yang berubah, berpaling. Orang yang berubah dalam hidup dia ni, orang yang disesatkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kita kena baca doa, janganlah kita ni jadi orang yang jenis lompat parti. Senang kita ni. Janganlah kita ni jadi orang yang berbalik-balik.
sekejap dalam keadaan yang tak konsisten dengan Islam, tak istiqamah dengan agama Allah, baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia, janganlah kamu bolak-balikkan hati aku ni. Jangan kamu bolak-balikkan hati. Kerana bila bolak-balikkan hati aku ni tak jadi taat dalam agama kamu, dan aku ni tak jaga agama kamu, ya Allah. Subhanaka fa inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu, ya Allah, aku ni sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri, ya Allah. Peristiwa pertukaran kiblat ni besar, para hadirin sekalian. Saya nak sebut sikit walaupun tak masuk lagi bulan Syaban. Kerana di sana alim ulama sebut ada 3 pengajaran yang besar dalam pertukaran kiblat. Yang pertama, diajar bahawa berdoa ni jangan cepat berputus asa dengan Allah. Doa diajar demikian. Dalam kita berdoa jangan cepat berputus asa. Rasulullah tak berputus asa dalam doa Rasulullah. Patutnya dia Nabi dan juga Rasul. Dia berdoa hari ni, besok mustajab terus. Sepatutnya demikian. Allah biarkan doa Rasulullah. Sehingga kan Rasulullah bila dia berdoa, mula terdongak muka dia ke langit. Demikian kita. Rasulullah berdoa dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut Rasulullah kalau dia berdoa, lagi lama lagi naik tangan Rasulullah. Lagi lama dia berdoa, lagi terangkat. Lagi lama berdoa, lagi terangkat, sehingga jatuh lengan baju Rasulullah nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu cara yang diajar oleh Rasulullah bila kita berdoa. Orang Melayu kita berdoa tak, lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni, lamanya berdoa. Benda lah berdoa lama-lama. Mula letak tangan atas paha, mula letak tangan atas paha, mula bilang cicak berapa ekor cicak malam ni. Malahnya dia berdoa. Yang teruk-teruk lagi tu, yang berdoa tu lepas bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia angkat tangan, ya Allah, macam biasalah, ya Allah, amin, tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia dia. Ramai mana orang kita demikian, malahnya berdoa. Jangan. Rasulullah ajar ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata yang paling ampuh dalam hidup orang mukmin. Sampai Rasulullah sebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni otak pada ibadah. Sebagaimana jasad kita ni yang bernilai kerana adanya otak kita ni masih lagi berfikir waras dalam hidup kita. Demikianlah Allah, bila Allah nak suruh kita hidup sebagai seorang mukmin, jangan lepas daripada doa. Jangan lepas dalam doa pada Allah. Boleh jadi Allah tak mustajab sekarang, tapi Allah mustajab yang akan datang nanti. Boleh jadi Allah tak mustajab akan datang, tapi Allah mustajab di akhirat nanti. Bangun seorang pemuda dalam kitab yang disebut dengan apa dia, Tanbihul Ghafilin. Dia cerita seorang pemuda yang dia bangun di padang mahsyar Allah. Bangun-bangun dia tengok pahala dia banyak, sedangkan amalan dia tak sebanyak pahala yang dia lakukan ini. Bergunung-gunung pahala dia. Lalu ditanya malaikat, malaikat tolong tanya Allah, macam mana pahala aku ni jadi banyak, ya wahai malaikat? Kamu tanya Allah macam mana boleh banyak? Lalu Allah bagi tahu pada malaikat, malaikat bagi tahu pada dia, hamba aku ni sesungguhnya inilah hasil doa yang dia berdoa di dunia, di atas dunia dahulu, yang tidak dimustajabkan di dunia, tetapi Allah mustajabkan di akhirat. Allah sebut demikian. Aku mustajabkan sekarang. Dia dengar saja begitu, lalu dia sebut, ya Allah, jangan kamu jadikan doaku mustajab semua di dunia, ya Allah. Jadikan doaku mustajab di akhirat, ya Allah. Satu dalam hidup kita ni, jangan malas dalam berdoa. Itu diajar. Bulan Syaban, bulan Rejab, bulan Syaban dan masuk bulan Ramadan ni, dia tak tinggal dengan kaitan doa. Semua dalam hidup kita ni berdoa. Masuk je bulan Rejab ni doa. Doa kita, ya Allah, aku mempunyai begini. Jangan kita berputus asa dalam berdoa. Jangan. Bahkan sentiasa sebut pada Allah. Ambil peluang malam-malam, di waktu mana kita bangun tahajud malam, ambil peluang waktu yang mustajab doa. Macam selesai saja kita majlis ilmu, kita baca doa. Masa yang mustajab doa. Ambil peluang lepas pada solat untuk kita berdoa. Ambil peluang dalam hidup kita setiap pagi lepas sembahyang subuh untuk berdoa. Ambil peluang setelah mana kita bersedekah, kita berdoa dalam hidup kita. Supaya apa dia? Semua lepas pada kita berbuat amalan baik, Allah terima mustajab doa-doa kita. Tak mustajab di dunia pun, mustajab di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita jangan tangguh dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan suka di kalangan kita sebut
inni fa'ilun zalika ghadan. Saya nak buat akan datang. Jangan. Dalam hidup kita ni, semua di kalangan kita ni, kita tahu kita ada kelemahan. Tuan-tuan, tentu tuan-tuan tahu. Tuan-tuan ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Tak ada orang yang tidak ada kelemahan. Tuan-tuan nak tahu kita ada lemah tak lemah? Cuba balik nanti, duduk depan orang rumah masing-masing. Pergi duduk jauh-jauh sikit daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang, biar romantik sikit. Tanya satu soalan pada orang rumah kita. Yang cuba tengok muka abang ni. Kalau abang meninggal dunia malam ni, gamak-gamaknya, besok abang dalam syurga tak? Tanya soalan ni pada orang rumah kita. Mesti orang rumah kita memandang atas bawah. Susah juga bang, katanya orang. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Quran tak boleh lagi. Sejak saya kahwin dengan abang, tak pernah sekali pun saya khatam Quran depan abang. Isteri kita boleh dakwa terus kita. Sejak kita kahwin dengan isteri kita, berapa kali isteri kita khatam Al-Quran depan kita dalam hidup. Masuk PKP pun tak khatam-khatam juga. Nak sebutnya gambaran, kita sibuk dengan yang lain dalam hidup kita. Memanglah isteri kata, memanglah hantaran kahwin tu Quran disebut demikian. Tapi saya tak pernah khatam pun Quran depan abang. Saya tak pernah. Sejak saya kahwin, saya tengok abang bangun tahajud malam-malam, sujud dan doa, menangis teresak-esak sehingga basah sejadah yang abang sujud tersebut. Orang rumah kita boleh agak dah. Kita ni kan kalau kita meninggal dunia, terbaring je jenazah kita tu, orang rumah tengok jauh-jauh je, mandang jauh-jauh, tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada dalam hidup kita ni, yang kita ni terbaik untuk kita nak bawa di hadapan Allah. Kita ada kelemahan kan? Jangan tangguh kelemahan itu. Jangan kita suka di kalangan kita ni nantilah. Suka jenis demikian. Orang kita ni dia tahu dah. Ni peluang kan Allah bagi. Rasulullah, kalau Rasulullah nak tangguh, Rasulullah tak tukar terus waktu mana tengah semayang tu. Rasulullah tangguh dulu. Asal nanti baru kita tukar kiblat. Habiskan dulu semayang zuhur tu. Senang cerita je. Tak. Bila tahu saja ni perintah Allah, Allah arahkan supaya tukar terus dalam hidup kita. Jangan suka menangguh. Bila kita suka menangguh, menyebabkan kita tak terbuat benda yang disuruh oleh Allah. Orang tanya oleh kita, bila nak datang masjid? Nanti masjid buka kita datang. Bila habis PKP kita datang. Habis PKP tak datang juga dia. Ramai mana orang kita demikian. Bila nak dengar kuliah, nanti pencen-pencen lah. Lagi mana dia tak pencen, tak nak belajar dia. Padahal kita tahu kita ada kelemahan. Kelemahan yang besar ialah terhadap Al-Quran. Lepas pada Al-Quran, terhadap Rasulullah. Kita lemah dalam hidup kita. Tanya diri kita, Al-Quran, kita ramai mana orang kita tak boleh baca Quran. Saya sebut banyak kali kan, dalam kuliah-kuliah di mana-mana pun saya sebut. Kalau ada di kalangan ahli jemaah ni, yang hidup dia tak boleh baca Quran, pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Dengar betul-betul orang Balut ni. Orang Balut ni kalau kalian mati, di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur nanti, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Confirm tak lepas. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk je dalam kubur, malaikat nanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran je dia sebut. Quran je tak boleh baca. Kalau tak boleh baca Quran, jangan dia mati dalam keadaan dia tak boleh baca Quran. Datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya antara ahli Korea di Balut ini yang tak boleh baca Quran. Jangan malu mengaku depan AJK. Bagi tahu AJK, saya tolonglah saya tak nak mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. Kalau saya perlu bayar berapa jumlah, saya bayar. Saya nak Al-Quran dalam hidup saya. Bayar, keluarkan duit kita. Belanjakan sikit. AJK tolong umum. Hari Jumaat je umum. Mana-mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi, tolong daftar. Tolong bagi nama, bagi nombor telefon dan alamat. Manakala ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi alamat. Ketemukan mereka. Sedarakan yang boleh baca dengan yang tak boleh baca ni. Jadikan mereka bagaikan Aus dan juga Khazraj.
yang disedarakan oleh Rasulullah bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Bagaikan Ansar dan juga Muhajirin yang telah disedarakan oleh Rasulullah. Bagi tahu pada AJK elok-elok, tuan saya tak boleh baca Al-Quran tuan. AJK pula jangan pula jawab bertenang, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company je dipanggil. Nak sebutnya gambaran ni kelemahan diri. Kelemahan diri ni baik kita mengaku sekarang daripada kita menghadap depan Allah. Baik kita tukar sekarang. Bila kita nak tukar ni, ada setiap orang ada kelemahan. Saya nak minta maaf, ada di kalangan kita yang hidup dia ketagih dengan rokok. Ketagih dengan rokok dalam hidup dia, menjadi penagih rokok. Bukan penagih dadah lagi, penagih rokok dalam hidup dia. Ni peluang untuk dia mengubah dalam hidup dia. Dah masuk bulan Rejab dah. Dah masuk dalam bulan Rejab dah dalam hidup kita. Bila lagi kita nak mengubah cara corak hidup kita menjadi semakin orang yang semakin soleh? Ni marah ni orang yang isap rokok ni. Merah telinga masing-masing. Menyesal pula aku datang malam ni. Kalau tahu macam ni pun tak datang-datang. Nak sebutnya gambaran, cubalah kita ambil peluang ini dalam hidup kita. Jangan sampai kita ni doktor bagi tahu dah tak boleh hisap rokok. Kerana hisap rokok ni lah jantung ni berlaku. Kita pun baru nak berhenti di waktu itu. Dah terlambat bro. Senang cerita. Dah sampai di saat yang demikian. Jangan demikian dalam hidup kita. Bila kita ada peluang sekarang, betulkan balik. Ambillah kesempatan. Ya Allah sedang bagi pada kita. Allah buka segala pintu rahmat Allah. Masuk saja bulan Rejab ni, Allah buka peluang seluah-luahnya pada kita untuk kemuncak di dalam bulan Ramadan yang kita akan sampai sekejap lagi. Ini sebab tu Allah jadikan bulan Syaban bulan yang kita ni mengubah peribadi kita yang kedua. Yang ketiga, jangan pedulikan kata orang. Dalam kita menjadikan diri kita hamba Allah, jangan dengar kata orang, tetapi dengarlah kata Allah dalam hidup ini. Kalau kita dengar kata orang, sebut tak kena kita buat. Rasulullah tukar semayang menghadap pada Masjid Aqsa tak betul, menghadap pada Masjid Haram pun tak betul. Lalu Allah kata, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Sebut milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Tiap kali mana kita nak mengubah dalam hidup kita ni, jangan dengar kata orang, tapi dengarlah kata Allah. Orang kita ni dia cukup takut nantikan orang kata apa. Nantikan orang kata apa. Dalam hidup dia suka sebut demikian. Nanti orang akan sebut apa. Bimbang takut orang kata. Dia tak bimbang kalau Allah kata. Allah yang mengata pada dia. Dia tak rasa takut dengan demikian. Kita buat macam ni pun tak betul dengan orang. Buat macam ni pun tak betul dengan orang. Kerana orang ni dia ada peribadi yang tersendiri dalam hidup. Tengok Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Umar yang naik atas unta tu. Naik dua-dua orang atas seekor unta yang kecil. Orang bercakap, ada kepatut dua-dua orang naik atas seekor unta yang kecil. Kesian unta tu. Sayyidina Umar sebut pada anak dia, Abdullah, kamu dengar tak orang bercakap? Tak elok. Kamu turun Abdullah, kamu berjalan, aku je duduk atas unta tu. Lalu orang bercakap juga. Bila berjalan je Abdullah, dia kata ada patut bapa yang tak kesian pada anak. Anak berjalan kat bawah, bapa relax kat atas. Sayyidina Umar kata, kan tak betul juga kan Abdullah? Kamu naik Abdullah, aku turun. Orang bercakap juga. Ada kepatut bapa yang tua berjalan, anak yang duduk atas unta yang relax, anak tu banyak tenaga lagi. Sayyidina Umar kata, tak betul juga kan? Turun kamu Abdullah, jom kita berjalan dua-dua orang. Terheret je unta. Orang pun bercakap juga. Ada kepatut unta ada tak naik, dia sebut demikian. Sebut tak kena dalam hidup. Kita ni kan, kalau kita nak hidup dengan kata orang, sebut tak betul dalam hidup kita. Lalu Allah dia hidupkan kita supaya kita hidup biar betul dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak manusia. Bila kita boleh faham bulan Rejab, bulan Syaban, barulah layak masuk dalam bulan Ramadan. Ya Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang dirahmati dan diberkati. Kalau mana kita berada dalam nak buka sikit minda kita untuk kita ambil, boleh jadi ambil kesempatan, boleh jadi inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Jangan kita berpanjangan lagi angan-angan. Jangan kita rasa aku boleh hidup lagi bulan Ramadan yang akan datang. Ni peluang. Bila Allah bagi pada kita bulan Rejab, bulan Syaban ini, cuba perhati betul-betul apa yang patut kita lakukan di saat sebegini. Jangan jadi macam tahun-tahun yang sudah, di mana kita masuk dalam keadaan kita tak rasa nilai
saat mana kita memasuki setiap bulan-bulan, ya Allah jadikan ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan dan peluang kita berada saat ini. Ya. Kita nak ajak ni pergi datang masjid. Ya. Sekarang ni musim Covid. Lepas tu semoga Allah angkatlah. Ya. Bapak ni dia pun kata balik. Macam mana dekat Mekah tu tak selesai Covid tu. Ya. Macam mana jawab balik? Kita nak jawab, ini tanda doa kita, orang kita masih lagi mempunyai dosa. Seluruh dunia sedang berdosa. Suasana kita ni kita kena ingat, termasuk orang Mekah, termasuk orang di Madinah. Kita bagi tahu pada masyarakat kita, kenapa Covid ni masih lagi tak selesai-selesai. Kerana kita masih lagi tidak dapat kemustajaban doa untuk diampunkan oleh Allah SWT. Boleh jadi kalau kita tak minta ampun, orang kita masih lagi berdegil. Suasana kita sekarang ni, orang kita ni degil. Yang tak semayang, tak semayang. Yang tak tutup aurat, tetap tak tutup aurat. Yang duk bertiktok, tiktok lagi. Menjoget lagi dalam tiktok, nak sebutnya. Yang tak sedar, tak sedar. Yang kesedaran kita ni sikit sangat. Kenapa Allah jadikan Covid ini? Ini tentera-tentera Allah untuk menyedarkan manusia. Tiba-tiba manusia yang ada macam kamu ni lah, yang senang cerita. Orang yang sebut ada kita tu, dia kata Mekah, Madinah pun tak selesai juga. Macam mana kita di tempat kita ni, kita kena ada orang macam kamu ni lah yang menyebabkan Covid ni tak selesai. Di antara sebab. Kenapa? Kerana kita tak nak pulang pada Allah. Patutnya dalam hidup kita ni, bila kena tamparan yang besar ini, semua orang kita ni cari Allah, sujud ada Allah. Tapi orang kita yang degil-degil. Boleh jadi kalau kita ni degil berterusan, saya jangka lah, kita ni kalau kita degil juga, tak kembali juga pada Allah, teguran Allah ni tak juga, Allah matikan kita semua. Yastabdil qauman ghairakum, Allah gantikan umat yang lain lepas pada ini. Kenapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur pada kita. Dosa kita ni banyak kan? Orang kita LGBT, jantan dengan jantan, betina dengan betina. Allah tegur. Seluruh dunia kena. Di Palu tu sikit je Allah tenggelamkan dalam bumi terus. Di kalangan penduduk Palu. Bila LGBT di kalangan mereka tersebut, jantan dengan jantan, betina dengan betina tu, Allah kisarkan tanah. Satu perkampungan di Balarua tu, satu masjid ada 5 surau. Kawasan sebut azan maghrib je, tu tsunami berlaku dekat laut. Kemudian dekat Balarua tu 45 minit daripada laut pantai nak pergi kampung tersebut, Allah kisar dengan kisaran tanah tu pusing tu kisar. Dalam kisaran itu sebuah masjid, 5 buah surau dalam kawasan tu. Allah kisar tersebut selama lebih kurang setengah jam. Allah kisar seduk dalam tanah, kemudian letup naik ke atas, naik ke atas. Anda datang hari yang keempat berlaku peristiwa tu, anda datang berdiri atas tu, dengar lagi suara dalam tanah tu, merau-rau dalam tanah. Nak sebutnya ni di Palu, di Petobo, dekat 45 minit pula daripada kawasan tu, tepi kaki gunung. Bila maghrib tersebut, maghrib tu tenggelam rumah ni dalam tanah. Tanah dalam tanah. Kampung Petobo tu tak luah dia sejarak lebih kurang 7 km. Tenggelam rumah ni dalam tanah. Tak pasal-pasal tenggelam. Bawah tu bukan paya pun, tepi gunung tenggelam 10 meter ke dalam tanah ni sendiri. Lepas pada tu mereka panjat rumah mereka tu nak keluar. Tengah nak panjat tu ada beberapa buah rumah yang tak tenggelam. Rumah yang tak tenggelam ni yang jaga masjid, yang datang semayang berjemaah, yang demikian. Yang lain tu tenggelam, tenggelam dalam tanah tu. Allah tenggelamkan Petobo tersebut. Mereka tengah panjat nak keluar tu, nak naik semula ke atas tu, tiba-tiba mari air payah. Air payah yang hitam gelap pekat, tak tahu dah datang daripada mana, timbuh atas mereka tersebut. Mati mereka di kawasan tersebut ni. Dan keesokan hari kering tanah tu, macam seolah-olah tak pernah orang duduk di kawasan tersebut. Ini cara Allah nak matikan manusia. Walau nasha'u lamasakhnaahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Allah sebut demikian. Kalau aku nak buat, aku boleh buat. Walau nasha' lamasakhnaahum ala makanatihim. Aku sapu rata je semua manusia sebut. Fakullan akhadna bidhanbih. Sebab apa berlaku macam tu? Kerana dosa-dosa yang kamu buat di kalangan kami.
Dosa-dosa. Katanya Allah, fakullan akhadna bidzambi. Semua yang berlaku tu kerana dosa-dosa yang kamu buat. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di kalangan kamu yang telah kami jadikan pada kami jatuhkan hujan batu. Mati kamu dengan hujan batu tersebut. Faminhum man akhadat usayhah. Ada di kalangan kamu yang kami sambah peti di telinga gegendang telinga mereka, pecah gegendang telinga, pecah perut-perut mereka, mati di kalangan mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada di kalangan mereka kami belah bumi. Belah bumi itu jatuh dalam bumi tersebut, kemudian kami tutup balik bumi tersebut. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kami yang telah kami gelombangkan air yang besar, berlaku tsunami, mati kamu dalam air yang besar tersebut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tak buat zalim pada kamu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu yang melakukan kezaliman pada diri kami sendiri. Tuan-tuan kena ingat ya, di antara tanda akhir zaman yang akan berlaku ialah musnahnya Baitullahil Haram. Di antara tanda akhir zaman. Di saat mana doa tidak diterima dah di sisi Allah, hancur lebur Baitullah. Sampai saat tersebut sehingga kan turunnya Al-Mahdi, turunnya yang disebut dengan Nabi Isa, keluarnya Dajjal yang sentiasa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda ni yang menunjukkan sekarang ni macam tanda-tanda tu sedang berlaku di kalangan kita ni sendiri. Anda kena faham pada diri kitanya, Allah nak tutup alam ini dengan cara demikian. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, suka saya nak sebut kat luar nanti sekali lagi saya bawa kitab ni, persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, kita nak buat benda apa? Di kalangan kita ni, saya karang kitab ni. Dan saya harap sangat tuan-tuan tahu, kita ada beberapa doa yang saya susun balik. Dekat nak meninggal dunia je, kita diberi tanda-tanda. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan boleh datang dengar kuliah. Biar ustaz-ustaz cerita tentang tanda-tanda dekat nak mati. Bila Allah nak matikan kita, Allah bagi tanda-tanda yang menunjukkan kita ni akan menghadap depan Allah. Kemudian dalam ni, bila sampai tanda-tanda tu, tuan-tuan ikut je. Tuan-tuan ikut je. Termasuk dalam ni, ada satu doa yang besar yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada muka surat 47 dalam kitab ni ya. Di mana Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Nak ada Abu Hurairah, kalau sekiranya aku ajar pada kamu satu doa, kamu tak nampak tanda-tanda tu berlaku, kamu baca. Kemudian kamu baring badan kamu, lepas pada itu kamu meninggal dunia, tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam api neraka Allah. Abu Hurairah sebut apa dia ya Rasulullah? Rasulullah ajar pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat sampai pada guru saya. Waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu, guru saya dia ajar baca doa. Dia baca, kemudian kami semua ikut. Lepas pada habis itu dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kalian semua. Kami jawab, kami terimalah doa tersebut. Malam ni saya nak baca juga doa ni. Jemaah-jemaah ikut doa yang saya baca ni. Doa-doa yang saya baca ni, habis daripada saya baca doa ni, saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada jemaah yang hadir pada malam ni. Jemaah jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ya? Mudah-mudahan kita ni biar sampai sanad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka
alladzina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Kemudian pada dalam PKP baru ni saya keluarkan lagi kitab ni. Macam mana kita nak jadikan kematian kita husnul khatimah. Tuan-tuan susul balik, tuan-tuan tengok balik baca. Saya buat dalam bentuk ringkasan saja. Mudah sikit untuk kita nak habiskan kitab-kitab ni. Dia panggil demikian. Dan kalau tuan-tuan pergi ziarah orang sakit, saya cadangkan bawa hadiah kitab ni bagi pada orang-orang sakit ni. Jauh lebih baik daripada kita bagi durian musangking, daripada kita bagi apple, buah-buah dan sebagainya. Baik kita bagi kitab macam ni, hadiah pada mereka tersebut. Bila sahabat-sahabat kita sakit je, kita bagi hadiah ni. Dia tengok tajuk kitab ni, dia faham dah, maknanya mati dah tu senang kata. Nak sebut tak tergamak sangat kata. Tapi kita ni biar ramai di kalangan kita bila mati semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara cita-cita saya lah. Saya nak suruh usaha saya nak minta sangat supaya orang Malaysia kita ni jangan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, tapi mati dalam keadaan husnul khatimah. Usaha kita sebut dengan tujuan demikian. Saya karang lagi kitab ni, bawalah keluarga kamu ke syurga. Macam mana nak bawa keluarga kita ke syurga? Ni kitab yang di antara kitab yang terbaru yang saya keluar. Pun pendek-pendek je, saya susun elok-elok nak suruh cepat kita baca dah habis. Malam-malam tuan-tuan nak tidur tu, tuan-tuan baca kitab ni. Jauh lebih baik daripada baca WhatsApp malam-malam kan. Lebih baik daripada kita duk baca Facebook belum nak tidur. Tapi kita baca kitab-kitab yang baik begini. Saya karang lagi kitab ni. Di antara kemuncaknya saya karang syurga ganjaran terindah. Macam mana syurga tu sendiri, gambaran syurga, keadaan dalam syurga. Kalau kita baca, saya sendiri bila saya baca, saya karang, saya baca balik kitab ni, saya rasa tak sabar-sabar nak masuk syurga Allah. Sedapnya, nikmatnya, banyaknya ganjaran yang Allah sediakan dalam syurga ni, yang menyebabkan kita rasa ringan setiap ujian-ujian yang kita lalui dalam hidup kita ni sendiri. Saya karang beberapa buah kitab yang lain lagi, termasuk kitab ni, Ud'u ni, kamu semua berdoalah padaku, katanya Allah. Saya karang, saya ambil daripada himpunan doa-doa yang diajar mengikut surah-surah dalam Al-Quran Karim. Ya, Al-Quran ni surah Al-Ahzab, surah Al-Baqarah ada doa yang Allah ajar. Kemudian surah Al-Imran ada doa yang Allah ajar. Doa dia untuk apa? Saya susun balik doa-doa tersebutlah. Tuan-tuan, saya karang kitab ni kerana saya bangunkan sekolah. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan. Saya bangunkan di Jerantuk Pahang tu, di Kampung Batu Balan, Ma'had Tahfiz. Kemudian saya bangunkan juga di Kelantan, kemudian saya bangunkan juga di Shah Alam, saya bangunkan juga di Pulau Langkawi, kemudian saya bangun di Kuala Terengganu. Salah satu seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah pada saya seluas lebih kurang 8 ekar setengah. Dia wakafkan tersebut, saya bangunkan sekolah tahfiz. Alhamdulillah, pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Setakat ni walaupun berlaku PKP, kita suruh mereka menghafal, membaca dan sebagainya lah. Banyaklah anak-anak yang susah-susah ni kita tanggung mereka belajar. Setiap seorang yang anak yatim tu kita tanggung dia sebanyak lebih kurang RM3,500 setahun bagi membiayai mereka belajar tersebut. Alhamdulillah, ramai dah yang berhasil daripada keadaan yang demikian. Kalau tuan-tuan ada nak tanggung anak-anak yatim, nak ramaikan anak-anak kita dengan cara macam ni lah, kita tanggung mereka menghafal Quran. Salah satunya saya buat dengan cara begini. Saya bantu di Selatan Thailand. Di Selatan Thailand tu pelajar-pelajar asalnya 22 orang je yang mak ayah mereka kena tembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut, saya tanggung mereka menghafal. Akhirnya alhamdulillah, asal 22 orang, sekarang ada 600 lebih pelajar yang menghafal Quran di Yala, di Kampung Krom Pinang, di kawasan tersebut. Kemudian saya tiap-tiap bulan saya hantar 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka ni. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka. Mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah. Kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Alhamdulillah, kami gunakan madu tersebut untuk orang yang kena sihir. Saya kata minum air madu, muntah keluar benda yang pelik-pelik. Kemudian ada yang kena batu karang, saya kena batu karang, saya minum air madu tu keluar batu karang tersebut. Ada sahabat-sahabat yang kena kecil manis teruk, dia buat amalan, saya campur madu dengan minyak zaitun dan habbatus sauda,
saya bentukkan dalam bentuk kapsul, dia minum tu, dia makan pil tersebut, alhamdulillah turun kadar gula dalam darah dia. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah suruh buat amalan makan madu ni sendiri. Adalah sikit madu tu tak boleh nak masuk dah. Ada baki sikit yang berbau ni boleh masuk sekejap, waktu mana dibuka sekejap bau ni kami masukkan, lepas tu tak boleh masuk dah. Madu ni ada sikit yang pada malam ni kalau tuan-tuan nak dapatkan kat luar tu lah ada. Kemudian saya di Shah Alam, saya buat pusat rawatan Islam. Orang datang mari mengadu, saat malam-malam mimpi air, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi rumah lama, tidur malam ni gigi bunyi kak gigi. Kemudian dia kata badan ni bang semacam je tu badan. Benda apa ni ustaz? Saya jawab, ni gangguan saka. Banyakkan orang kita kena gangguan saka. Saka ni masalah. Siapa kena gangguan saka masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Tu senyum-senyum je di kalangan kita. Saya je ambil minyak zaitun, minyak habatus sauda, saya buat dalam bentuk krim macam ni. Tuan-tuan ambil je sapu belakang. Sikit-sikit je malam-malam. Sapu dekat sendi-sendi tangan. Tuan-tuan biasa kebah-kebah kan, di hujung kaki tu, cuba ambil sapu je. Dia kebah-kebah tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan dia keluar sikit demi sedikit. Allah pulihkan balik kita daripada gangguan-gangguan dan penyakit-penyakit yang senang kita kena ni sendiri di kalangan kita ni. Ini cara demikian. Kalau tuan-tuan tak boleh juga, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni seorang-seorang satu. Gi mana-mana bank tu, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu. Nak derma ke tak derma, nak buat infak ke tak infak. Ni senang cerita. Saya sedang bangunkan bangunan tepi sungai Batu Balai tu, bangunan untuk mereka solat. Anak-anak ni menghafal Quran. Ruang mereka solat tu sekarang ni di bawah macam kita buat macam pondok gitu je. Tapi alhamdulillah saya bangunkan balik bangunan tepi tu. Kalau tuan-tuan nak wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya, mudah-mudahan sampailah pahala tersebut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق
الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم